Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal. Dengan anugerah Allah, ketentuan Allah yang baik, pilihan Allah yang baik, Allah membenarkan kita untuk berada di dalam rumahnya pada malam ini. Setelah sekian lama kita ditahan, tidak dibenarkan untuk berada di dalam rumah Allah. Mungkin pada pandangan kita ia disebabkan pandemik COVID-19. Tetapi kita tidak tahu apa pada sisi Allah. Apakah ia satu kehinaan pada seorang hamba itu yang dimamnukkan, yang dihalang untuk berada di dalam rumah-rumahnya? Begitulah pandangan kita. Salat yang kita lakukan secara berjarak, pada pandangan kita ia disebabkan pandemik COVID-19. Kita tidak tahu apa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ia menjarak-jarakkan kita? Kerana segala yang berlaku itu adalah di dalam takdir dan ilmunya. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azaban nar. Setiap perkara yang berlaku bukan saja-saja ia berlaku, tetapi ia ada perkara tarbiyah daripada Allah, satu ilmu yang perlu kita ambil. Apabila manusia mula hilang kasih itu, di dalam hati-hati masyarakat mempunyai jarak yang jauh di antara sesama Islam itu, keadaan nafsi-nafsi, melebihkan diri daripada Allah dan Rasul, melebihkan diri itu daripada segala perkaranya. Tidak seperti mana masyarakat dahulu, mereka melebihkan ummati seperti mana yang dididik oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sering berjamaah, berada di dalam tubuh-tubuh yang rapat, ditarbiyah dan disuruh oleh Allah merapatkan kaki-kaki dan bahu ketika salat berjamaah, tetapi pada hakikatnya hati kita telah mula pecah sedikit demi sedikit. Walaupun tubuh kita bertemu, tetapi hati kita berpecah. Hati kita tidak bertaut seperti mana tubuh-tubuh yang bertaut di dalam saf-saf salat.
maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, mungkin melalui pandemik COVID-19 ini, apabila hati manusia itu mula kabur dan kotor, kerana ulama mengiktibarkan hati ini seumpama seperti mana sebuah cermin. Jika cermin ini bersih, maka dia akan melihat hakikat perkara yang berada di dalam cermin itu. Tetapi apabila cermin ini kotor, perkara apa yang mengotorkan kita? Iaitu dosa dan maksiat, perkara kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah kita mula samar-samar untuk memandang kepada perkara yang sebenar. Dan ketika cermin itu mula ditutup oleh Allah, apabila ia kotor dan terus kotor, langsung ia akan terus ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia mempunyai hati, tetapi hati tidak berfungsi. Tubuhnya berfungsi, telinganya berfungsi, kakinya berfungsi, tetapi hatinya semakin rosak, semakin rosak, semakin rosak, semakin rosak. Ketika ia semakin rosak, kebaikan yang ia buat tidak memberi faedah atas dirinya. Amal yang dia buat tidak memberi manfaat untuk dirinya, tidak menjadi bekal. Seolah-olah seseorang yang membina sebuah rumah, siap selesai rumah itu lalu dirobohkan rumah, lalu dia buat balik rumah itu, dia buat lagi dengan kos yang mahal, dengan mujahadah yang teruk. Selepas daripada itu dirobohkan semula. Sebab itulah sekalian yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ia berpesan kepada kita, orang yang mula hatinya dibersihkan oleh Allah, dirinya mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku beberapa perkara kepadanya. Yang pertamanya, hatinya sentiasa merasakan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sentiasa menghadirkan Allah di dalam semua perkara. Kenapa kita perlu menghadirkan Allah dalam semua perkara? Jika kita mengajar, kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika itu kita melaksanakan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kerana yang lain selain Allah. Orang yang belajar, apabila ia sentiasa tidak melupakan Allah, pada ketika itu dia tidak lari daripada maqasid akan ilmu itu sendiri. Kenapa aku mengaji? Supaya aku dapat hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beramal, pada ketika itu kita tidak melupakan Allah, sentiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita, maka kita tahu apa yang kita buat. Kenapa aku perlu buat? Kenapa aku perlu salat? Kenapa aku perlu zikir? Kenapa aku perlu beribadah kepada Allah? Kenapa aku perlu sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah disebabkan kewajipan? Jika tidak diwajibkan oleh Allah, apakah Allah itu tidak layak untuk kita letakkan pengabdian kepadanya? Maka di sinilah
perlunya kita sentiasa menghadirkan rasa ma'iyah, rasa bersama Allah dalam semua hal. Bila hati kita rasa bersama Allah, sentiasa kita menjaga penjagaan yang kita bersama Allah. Bagaimana tuan-tuan kita nak meletakkan ma'iyah ini, rasa bersama Allah, Allah sentiasa ada bersama kita. Jika dalam amalan, pada ketika itu kita sentiasa berpegang, beriktikad, Allah sentiasa memandang setiap amalanku. Apa yang kita buat ketika kita bersama, merasakan ma'iyah ini tadi, rasa bersama Allah dalam perbuatan kita, pada ketika itu kita sentiasa dipandang oleh Allah, maka kita mula takut nak melakukan perkara yang tidak diradai oleh Allah. Dalam perkataan kita sentiasa berpegang dan beriktikad bahawa Allah mendengar setiap kalam yang keluar daripada lisanku. Ketika itu kita menjaga perkataan kita daripada perkara yang tidak diradai oleh Allah dalam semua hal. Begitu juga iktikad, amalan. Bila kita sentiasa berpegang, meletakkan, merasakan akan sentiasa bersama Allah, ketika ini tuan-tuan, ilmu usul yang kita mengaji ini dapat kita amalkan. Kita bukan sekadar tahu wujudnya Allah, bukan sekadar tahu kidamnya Allah, bukan sekadar tahu baqa'nya Allah. Tahu sahaja tidak melepasi akan kesyirikan, tetapi kena beramal dengan wujudnya Allah itu, kena beramal dengan sifat iradah Allah. Kalau kita mengaji sifat 20, wujud itu nafsiyah dan adanya sifat salbiyah, bagaimana kita nak beramal dengan sifat salbiyah? Orang yang mengaji usul bukan diletakkan pada ilmu usul sahaja, yang mana Allah itu bersifat dengan sifat salbiyah. Jika ditanya apa sifat salbiyah, iaitu satu sifat yang menafikan barang yang tidak layak pada Allah. Apakah di dalam i'tiqad kita, dalam amalan kita, kita telah menafikan perkara itu? Kita telah beramal dengan salbiyah itu, dengan sifat salbiyah itu ada tak dalam amalan kita, dalam i'tiqad kita, dalam perilaku kita, yang mana kita berpegang sungguh dengan sifat 20 itu yang kita bincangkan terbahagi 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan 20 dipecah lagi kepada istighna dan iftiqar. Kita beramal tak tentang istighna, sifat istighna Allah. Kita beramal atau tidak tentang sifat iftiqar Allah. Tapi kalau ia sekadar ilmu atas kita, kita tahu Allah wujud, tetapi kita tak merasakan kewujudan Allah. Kita tahu Allah kuasa, tapi kita masih meletakkan selain Allah memberi mudarat dan manfaat. Kita tahu Allah bersifat dengan kudrah dan iradah. Inilah kadang-kala ilmu sekadar ilmu, tetapi ilmu ini tidak menjadikan satu alat yang boleh kita diselamatkan oleh Allah daripada fitrah kita. Apa fitrah kita, tuan-tuan? Fitrah kita ini tidak mensyirikkan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan besok kita balik kepada Allah mesti dalam keadaan yang kembali kepada fitrah, iaitu dalam keadaan yang juga tidak mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, apa lagi kata Imam An-Nawawi? Orang yang hatinya mula bersih,
dia mengikut akan syariat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang boleh mengikut syariat Rasulullah, dia mesti yakin dengan Allah. Kerana syariat yang dibawa oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, bukan satu rekaan Sayyidina Muhammad, bukan satu perkara yang dibuat-buat oleh Sayyidina Muhammad. Jika kita sendiri tidak boleh mematuhi syariat dalam pakaian, kehidupan, segala perkara, apakah kita ini termasuk orang yang meragukan Allah? Kita sendiri tidak boleh mematuhi syariat Allah. Kita tak dapat duduk di dalam Islam itu secara keseluruhannya seperti perintah Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu keseluruhannya. Sebab itu, apabila kita sentiasa berada di dalam kawasan syariat, kehidupan kita semakin tenang. Kerana orang yang bersama Rasulullah ini tenang, orang yang mengikut Rasulullah ini tenang. Tentu orang yang mengatakan dia sayang Nabi, dia mengikut Nabi. Nabi bawa apa? Nabi bawa syariat. Syariat yang berbentuk zahir dan batin. Bukan sekadar syariat zahirnya, salatnya sahaja. Nabi suruh kita jaga hati kita daripada perasaan hasad, dengki, kibir dan sebagainya. Ini perintah dalam amalan batiniah, bukan sekadar puasa. Tuan-tuan, tak lama lagi kita nak puasa dah. Sekejap aja zaman ni. Masa ini terlalu cepat. Keadaan dunia ini terlalu kelang kabut. Masa cepat menghampiri kita. Kita berpuasa puluhan tahun. Walhal kalau kita lihat puasa daripada bahasa itu imsak, menahan akan diri. Berjaya atau tidak, kita telah kekang nafsu-nafsu kita semua daripada engkar perintah Allah. Berjaya atau tidak, kita menahan nafsu-nafsu kita semua yang tidak mahu balik kepada Allah. Berjaya atau tidak, selama ini kita mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang patuh dan akur kepada Allah. Sebab itu, Masya Allah, apa yang Allah ajar kita ini setiap hari dan setiap masa, tetapi disebabkan akal kita dan fikiran kita tidak ada ruang untuk Allah langsung. Langsung akal kita ini ditutup oleh Allah. Akal kita ini dihijab oleh Allah daripada perkara-perkara yang sepatutnya kita perolehi. Akal kita ini sepatutnya menerima perkara-perkara yang benar. Tetapi kenapa sampai sekarang kita tak boleh berubah dan kita tidak diubahkan oleh Allah? Perangai kita, sifat kita, kenapa kita tidak boleh berubah? Lalu jawapan kita, kita kata Allah tidak menghendakinya. Kenapa Allah tidak menghendakinya? Kenapa Allah tidak memilih aku? Kenapa Allah memilih orang lain? Allah tidak pilih aku. Kenapa Allah tidak pilih aku? Pernahkah ia menjadi persoalan dalam hidup kita? Ketika kita melihat perkara tersebut, apakah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang paling baik pada sisi Allah? Ataupun kita tidak memerlukan perkara tersebut? Sebab itu, Masya Allah, tuan-tuan, hidup dalam dunia ni sekejap ya.
Mungkin 60 tahun, 70 tahun. Susah dalam dunia sekejap aja. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tetapi di akhirat khalidina fiha abada. Pada ketika itu kita yang merasakan bahawa hidup ini milik kita, walhal salah. Hidup ni bukan milik kita, hidup ini milik Allah. Tetapi dalam hati kita sebenarnya kita kata hidup ini milik aku. Hari ini aku boleh hidup dan aku boleh buat apa yang aku nak buat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita fikir balik, Allah berikan kita hidup ini, sebenarnya Allah memberikan kita peluang untuk kembali kepadanya. Jika tidak, Allah telah matikan kita jika dengan kemurkaan Allah. Allah dah panggil kita balik dalam keadaan yang sia-sia. Tetapi Allah bagi kita peluang demi peluang untuk kita balik kepada Allah. Tentang apa yang kita gunakan peluang ini? Banyak mana yang kita gunakan peluang ini untuk balik kepada Allah? Itu yang saya katakan pada dua hari yang lepas, setiap malam sampai sekarang kita masih tidak mampu untuk sujud kepada Allah pada 2/3 malam dengan istiqamah. Tetapi kita mampu jaga malam untuk dunia kita. Kita tidak mampu untuk sujud dengan Allah, walaupun yang diminta, yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau raka'ataini, walaupun 2 rakaat, masih tidak mampu untuk meletakkan, menjatuhkan dahi-dahi kita ke bumi pada setiap malam pada waktu sahur. Kita rasa kita orang hebat, ilmu kita banyak, zikir kita banyak dan sebagainya, tetapi kita masih tidak mampu untuk merebahkan badan kita sujud kepada Allah pada 2/3 malam. Lemahnya kita sebenarnya. Semua ini berpunca daripada tidak yakin kita dengan Allah, tidak yakin kita dengan akhirat, tidak yakin kita dengan alamul barzakh. Tuan-tuan, Allah hantar kepada kita satu virus ini, semua orang yakin, semua orang takut, semua orang jaga-jaga, semua orang waspada. Walhal apa yang disebut oleh Allah tentang akhirah ini telah lama dinyatakan oleh Allah. Kenapa kita tidak boleh menjaganya? Kenapa kita tidak boleh memelihara dan ada perasaan takut? Kalau virus ini orang yang batuk saja kita takut, kenapa tentang akhirat kita tidak boleh yakin seperti mana penyakit ini? Alam barzakh kita tidak boleh yakin seperti mana penyakit ini. Yaumul mahsyar kita tidak boleh yakin seperti mana penyakit ini. Jawapannya ialah kerana keyakinan kita dengan Allah ini ada keraguannya. Apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Bila hati semua orang bersih, maka pergantungannya kepada Allah mula bersih. Dia mula bergantung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
Kenapa dia bersih bergantung dengan Allah? Kerana sifat 20-nya dah betul. Mana betul sifat 20-nya? Istighna, berpegang dengan sifat istighna-nya dah betul. Apa sifat istighna? Allah bersifat dengan sifat yang maha kaya. Mana mungkin hamba yang bersama dengan yang maha kaya ia miskin? Mana mungkin hamba yang bersama dengan zat yang maha kaya ia susah? Mana mungkin hamba yang bersama dengan zat yang maha kaya ada masalah? Sebab itu apabila kita berpegang bahawa sungguh-sungguh tentang sifat istighna, Allah maha kaya, Allah bersifat dengan iftiqar. Apa iftiqar? Seluruh makhluk ni semua berhajat kepada Allah. Kenapa seluruh makhluk ini berhajat kepada Allah? Kerana Allah itu maha kaya. Kenapa kita tak selesai? Sebab hati kita ragu yang Allah maha kaya. Kita bergantung dengan harta kita, bergantung dengan makhluk yang di samping kita. Sebab itu apabila harta kita kurang, kita susah hati. Bila orang yang berada di samping kita tidak mahu membantu kita, kita susah hati. Sebab kita masih bergantung kepada selain Allah. Harta tak salah, tapi jangan jadikan berhala dalam diri-diri kita. Orang tak salah, tapi jangan jadi orang ini berhala-berhala di dalam diri kita, sehingga kita menepikan Allah, sehingga kita menolak Allah. Sebab itu bila susah kita cari Allah, bila kita senang kita tolak Allah. Bila kita bersama dengan orang yang hebat, kita tolak Allah. Bila kita ditinggalkan oleh orang hebat, baru kita cari Allah. Maka kita kena tanya dengan diri kita, sebenarnya siapa Allah pada kita? Kita beriktikad dan berpegang Allah ini sebenarnya siapa pada kita? Ketika kita ada kemampuan, kita tak nak pakai Allah. Ketika kita di luar kemampuan, ketika itu barulah kita nak minta dengan Allah. Kita sendiri tak yakin dengan Allah. Kita lebih yakin dengan diri kita, kita lebih yakin dengan harta kita, kita lebih yakin dengan kemampuan kita daripada kita yakin dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama dulu mereka suruh kita ni tadi kumpul surah Ikhlas jadi bekal. Satu, mudah-mudahan kita banyak baca surah Ikhlas, kita kuat tauhid. Hari-hari baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad.
Esa Allah. Nanti bila balik ditanya oleh malaikat, Allah boleh jawab. Sebab dalam dunia ini kita tak ragu dengan Allah. Maka besok di alam barzah bila ditanya, kita mula ragu, siapa Tuhan aku? Sebab masa hidup aku letakkan dunia ini sebagai Tuhan, harta sebagai Tuhan, diriku sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan. Lalu kita ragu. Ketika kita ragu, kita tak tahu nak sebut mana satu Tuhan kita. Tapi kalau kita tak ragu, kita terus dapat menyebut Allahu Rabbi. Allah lah Tuhan aku. Senang aku dengan dia, susah pun aku tak lupa dia. Masa sihat aku tak lupa Allah. Macam mana masa sihat tak lupa Allah? Aku mampu sujud lagi, aku tak guna sihat aku sepenuhnya untuk cari dunia, cari duit siang malam, pagi petang. Sebab aku tahu yang memberikan segala usaha ini Allah. Tuan-tuan, apakah orang yang mempunyai kaki itu wajib boleh berjalan? Tidak. Ada orang yang mempunyai dua kaki, dia tak boleh berjalan, duduk atas kursi roda. Apakah orang yang mempunyai kaki yang boleh berjalan dikurniakan manfaat agama? Tidak. Berapa ramai orang yang mempunyai kaki tetapi kakinya tidak dibawa jalan ke masjid-masjid. Tetapi kaki-kaki mereka ini dibawa kepada selain daripada tempat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berpendapat begitu. Bila aku ada kaki aku boleh pergi masjid, belum tentu. Bila aku ada duit aku boleh infak, aku boleh sedekah, belum tentu. Aku ada mata aku boleh baca Quran, belum tentu. Aku ada lisan, ada kalam, ada lidah, aku boleh menyebut Allah, belum tentu. Tuan-tuan, hari ini berapa banyak kita sebut nama Allah? Jika tidak ada solat, kita tidak diberi peluang untuk menyebut kalimah Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Berapa kali Allah memberi kita ruang dan peluang menyebut-nyebut namanya. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Hari ini berapa kali Allah bagi kita ruang sebut nama dia? Ada 1000, 2000, 3000 kali, 5000 kali. Umur kita 50 lebih, 60 lebih, bila-bila nak mati. Allah bagi kita lidah, tapi Allah tak bagi kita peluang untuk sebut nama dia. Ada orang yang satu hari diharamkan langsung untuk menyebut asma'nya. Ada orang yang satu hari diharamkan terus menyebut akan nama kekasihnya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Saya jaga-jaga, khususnya saya selalu cakap dengan tuan-tuan setiap kali dalam kuliah, sebenarnya saya kata diri saya sendiri, saya ingatkan diri saya, sebab kita tak tahu bila kita balik bertemu dengan Allah, badan kita semakin rasa lemah dan uzur, pendengaran kita mula merasa kurang, pandangan kita mula kabur, ingatan kita mula tenggelam timbul. Sebenarnya itulah tanda yang Allah mula nak panggil kita.
Zaman kita muda, kita hebat, badan kita tak lemah, mata kita nampak, telinga kita kuat mendengar, kaki kita kuat, tangan kita kuat. Tapi saat ini tangan kita mula lemah. Kadang-kala kita nak membuka penutup air ni, kita minta pertolongan anak dan cucu kita. Di situ kita lihat, ya Allah, apakah sudah dekat dan hampir masanya Engkau nak panggil aku? Kaki kita mula lembik ketika itu, lutut kita mula tidak kuat. Tetapi tanda-tanda ini Allah berikan kepada kita, langsung kita tidak menjadikan suatu ilmu untuk kita bersiap bertemu dengan Allah. Sebab itulah apabila hati ini mula kotor, hikmah tuan-tuan, hati ini diletakkan di tengah-tengah tubuh, tak di bawah, tak di atas. Dia duduk tengah-tengah. Kalau benda duduk tengah-tengah ini, dia melebar tuan-tuan. Kalau cahaya, dia melebar. Dia tak duduk bawah, dia tak duduk di atas. Hebat ciptaan Allah. Tetapi raja yang ada dalam tubuh kita mula rosak. Ketika itulah kita mula jauh dan jauh dengan Allah. Bila seseorang hatinya mula bersih, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang terakhir, isyak kita dah masuk, dia selalu merujuk masalahnya kepada Allah. Insan ini selalu mengadu hal dengan Allah. Dia selalu kembali kepada Allah. Segala perkaranya dia balik dengan Allah, dia cakap dengan Allah. Tuan-tuan, saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan berfikir, selalu yang kita mengadu dengan Allah pasal apa? Semuanya pasal dunia. Ya Allah, aku kena buang kerja dan aku tak ada duit, aku ada masalah ini, masalah ini. Kenapa kita tidak merujuk kepada Allah punca segala perkara? Kenapa kita tak mengadu hal dengan Allah? Ya Allah, hidup aku dah 50 tahun, tetapi aku masih jauh dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, hidup aku dah 60 tahun, tapi aku tak merasakan kemanisan aku bersama dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, hidup aku dah hampir kepada penghujungnya, tapi aku tak merasakan kelazatan tatkala aku sebut nama Engkau, ya Allah. Ya Allah, umur aku telah 70 tahun, tetapi aku tak merasakan apa-apa hubungan, kontak langsung di dalam hatiku tatkala aku sebut nama-Mu, ya Allah. Pernah tak kita mengadu hal itu dengan Allah? Pernah tak kita bercakap dengan Allah perkara itu? Pernah tak kita mengadu hal perkara itu dengan Allah? Ya Allah, aku telah salat 40 tahun, tetapi aku tak pernah rasakan apa-apa dengan salat ini, ya Allah. Aku telah puasa 40 tahun, aku tak pernah rasakan apa-apa dengan puasa ini, ya Allah. Ya Allah, aku sebut nama Engkau, ya Allah, hampir 50 tahun, tapi aku tak merasakan apa-apa langsung, ya Allah, dengan menyebut akan asma-Mu yang maha agung, yang maha mulia, ya Allah. Dalam hatiku tidak merasa kontak langsung, debaran langsung, perasaan kecut langsung,
perasaan merasakan aku menyebut akan nama-namamu ya Arhamar Rahimin. Yang kita mengadu dengan Allah, ya Allah, aku tak ada duit. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, aku ini, dunia aku macam ni, dunia aku macam ni. Tetapi perkara hakikat yang sebenarnya yang hilang dalam diri kita, kita tak peduli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tatkala kita berada di dalam tempat yang demikian, saya seru diri saya dan tuan-tuan, waktu yang kita ada dan peluang yang kita ada pada hari ini sebenarnya adalah kurnia Allah. Janganlah saya dan tuan-tuan sia-siakan anugerah ini. Bila Allah mula sayang kita, Allah akan bimbing kita supaya kita kembali kepada fitrah. Percayalah, keluasan rahmat Allah itu terdahulu datang dari kemurkaannya. Kita memang silap, tetapi bila kita sedar daripada silap dan kita kembali kepadanya, maka kita akan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan. Ketika kita mula balik kepada Allah, tuan-tuan, ketika itulah kita akan dapat perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau orang beriman macam ni, bila dia sebut nama Allah, dia akan merasakan, dia kurniakan rasa wajilat itu. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu bawa diri saya, kenapa tak rasa apa-apa Aku sebut nama dia, aku tak rasa apa-apa Walhal Allah sebut dalam Quran, orang yang beriman itu bila disebut nama Allah, dia rasa wajilat, gementar hatinya, takut hatinya dengan Allah. Kenapa aku tak rasanya? Pernah tak kita mengadu dengan Allah, ya Allah, kerasnya hati aku ni, ya Allah, kerasnya hati aku ni, ya Allah, ya Allah, kerasnya hati aku ini, ya Allah, sampai nama Engkau sendiri tidak mampu untuk menembus akan kekerasan hati ini, sehingga kan nama Allah itu sendiri tidak mampu menembus, melembutkan hati kita yang keras ini. Kalau dalam hidup ini nama Allah yang Maha Agung itu tidak boleh melembutkan hati-hati kita, bagaimanakah keadaan kita di yaumul akhirah? Walaupun seorang Nabi yang bernama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan kita dengan perkataan aina ummati, aina ummati, aina ummati, tetapi diri kita tidak mampu diselamatkan kerana kesalahan kita terlalu banyak, dosa kita terlalu banyak, aib kita terlalu banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini saja saya dengan tuan-tuan. Terima kasih sebab tuan-tuan terima saya setiap kali saya datang ke Kuala Terengganu. Terima kasih kepada Masjid Pengadang Baru yang tak serik menerima saya di masjid ini.
yang sudi terima saya setiap kali saya datang ke Kuala Terengganu. Masjid Pengadang Baru adalah masjid termasuk dalam kuliah, jadual kuliah saya. Saya ucap terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin ia terjadi daripada hubungan kasih kita kepada Allah. Mudah-mudahan kedatangan ini menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat dan dibimbing Allah. Sebelum saya tutup, saya minta maaf banyak-banyak dengan semua orang sini. Saya bukan orang baik, saya orang jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan lebih baik daripada saya. Tuan-tuan orang yang lebih dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kedatangan saya dapat keberkatan semua orang yang hadir pada malam ini, sehingga saya jadi orang yang dekat dengan Allah. Semoga menjadi asbab saya dapat menjadi orang yang Allah sayang dengan berkat kasih sayang yang Allah telah berikan kepada tuan-tuan. Jadi doakan kami pada akhir kuliah saya. Terima kasih kepada Masjid Pengadang Baru yang selalu menyediakan tabung untuk madrasah, dan tolong doakan kami kerana madrasah kami sedang membina tempat muslimat, dan sekarang alhamdulillah dinding telah mula naik di bahagian belakang dan tepi. Jadi kalau orang tanya saya berapa sumbangan yang telah ada, saya sendiri tak boleh nak jawab yang terimpun, sebab dana yang kita impun kita pun tak tahu, dan orang yang bagi duit pun tak cakap apa-apa. Jadi kita tak tahu. Cuma jika madrasah ada dana, kita bayar begitu. Dan saya yakin dengan Allah, jika mana kita ini tidak melupakan Allah, Allah sentiasa tidak akan melupakan kita. Jadi jamaah madrasah bertanya dengan saya ketika saya mula nak buat benda ni. Tempat muslimat ini, dia tanya, dia kata, Abi ada ke duit dana untuk buat tempat muslimat ni? Saya kata saya tak ada duit, tetapi saya nak buat. Ketika hari kontraktor datang untuk tengok projek tersebut, saya tanya dengan kontraktor, berapa perlu saya bayar? Dia kata kami buat dulu, nanti ustaz ada duit ustaz bagilah. Allahul Musta'an. Allah tak pernah zalim kita. Dan saya tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tetap yakin dengan Allah. Itu kadang-kadang bila kita tengok perkara yang berlaku, jatuh air mata kita, tuan-tuan. Allah ni sayang sangat dengan kita, sayang dengan kita. Tapi kita seorang hamba seolah-olah kita tak nampak kasih sayang Allah. Walaupun kita ni malas, nak sujud malam malas, nak zikir malas, Allah tak tinggalan kita. Bila kita lihat kasih sayang Allah, kita lemah, tuan-tuan. Tubuh kita jadi lemah, tuan-tuan. Walaupun aku macam ni, kau sayang lagi, kau tak tinggal lagi. Itulah, tuan-tuan, saya tak minta harta tuan-tuan malam ni, tapi saya minta doa. Tuan-tuan tolong doakan kami. Kalau tuan-tuan nak serta kami, ahlan wa sahlan. Tapi yang penting, tuan-tuan tolong doakan kami. Semoga Allah sentiasa kasihkan kami dan tak tinggalkan kami. Saya minta itu je. Jadi tuan-tuan, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim. Pertama sekali kami berterima kasih dengan Engkau ya Allah, kerana Engkau telah membuka akan pintu-pintu rumah-Mu untuk kami ya Allah. Engkau telah memberikan keizinan untuk kami duduk di dalam rumah-rumah-Mu semula ya Arhamar Rahimin. Sebelum ini kami hanya melihat akan kubah-kubah rumah-Mu ya Allah. Kami hanya dapat melihat daripada luar akan rumah-rumah-Mu ya Arhamar Rahimin. Masjid yang kami sayang, hari ini, saat ini Kau izinkan kami berada di dalam masjid-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jangan lagi Engkau tarik nikmat ini atas kami. Janganlah Engkau tarik lagi nikmat ini atas kami ya Allah. Dan Kau kekalkan akan anugerah ini semuanya atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan kami di antara orang yang seperti mana yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zilluh ya Allah. Kami orang yang mendapat naungan aras-Mu ya Allah di yaumul mahsyar, dalam golongan orang yang hatinya sentiasa kasih dan mencintai rumah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak tahu bilakah masanya kami nak jumpa Engkau ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah. Jangan Kau sesatkan kami semula ya Allah, seperti mana kami telah sesat pada zaman muda kami ya Arhamar Rahimin. Kami telah jauh sesat di zaman awal kehidupan kami ya Allah, dengan sifat kasih-Mu dan sayang-Mu atas kami. Saat hujung-hujung umur kami Engkau ambil kami ya Allah. Kau bimbing kami semula ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, jadikan sekalian jamaah yang hadir pada malam ini, jika mana mereka ini sakit, Kau sihatkan mereka ya Allah. Jika mana mereka ini mempunyai masalah, Kau angkatkan masalah mereka dan Kau selesaikan masalah mereka ya Allah, sehingga hati mereka dapat tenang dengan perkara yang telah Engkau janjikan ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan dengan ketenangan itu ya Allah, kami dapat bersama dengan Engkau dalam keadaan yang tenang dan tidak keluh kesah memikirkan hal yang merisaukan kami ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit ini atas kami dan keluarga kami, dan peliharalah kami ya Allah. Ya Allah, Ramadan nak datang ni ya Allah. Ramadan nak tiba ni ya Allah. Sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan yang kami tunggu-tunggu ya Arhamar Rahimin. Sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan yang kami nanti-nantikan ya Allah. Tahun lepas kebanyakan kami tidak boleh berada dalam bulan itu seperti mana yang kami lalui sebelumnya ya Allah. Salat tarawih dan sebagainya, kami tak tahu apa yang ada dalam ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memberi dan Engkau boleh menarik semula segala perkara ini ya Arhamar Rahimin. Istajib du'ana وتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.